Buletin Didik 14 April bersama saya Syafri Izan Wahab. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Peranti bagi program Peranti Siswa Keluarga Malaysia yang akan mula diagihkan Jun ini dijamin berkualiti tinggi daripada jenama terkenal. Jaminan itu diberi Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Anwar Musa yang memaklumkan peranti itu dijamin sesuai untuk kegunaan mahasiswa dan telah diperakui oleh beberapa jawatankuasa seperti Jawatankuasa Teknikal ICT. Program Peranti Siswa Keluarga Malaysia bakal memanfaatkan kira-kira 350,000 mahasiswa tergolong dalam keluarga B40. Permohonan peranti berupa tablet itu boleh dibuat secara dalam talian bermula jam 8 pagi esok. Tidak soal pemilikan, bukan bersifat one-off dan bukan juga bersifat asalkan B40 semua sekali ambil dah kebetulan benda ada disediakan. Tidak begitu. Yang lebih diutamakan adalah bantuan kepada kumpulan yang dimaksudkan agar pembelajaran mereka tidak terganggu semata-mata kerana mereka tidak ada kemampuan atau belum mempunyai peranti. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas Majlis Prapelancaran Peranti Siswa Keluarga Malaysia di Cyberjaya. Katanya beliau turut berhasrat memperluas program berkenaan kepada pelajar di Kementerian Pendidikan seperti Institut Pendidikan Guru. Peranti akan diberikan secara konsep guna pakai dan perlu diserah semula setelah tamat pengajian. Ia bertujuan mengelak penyalahgunaan peranti seperti menjual atau memberikannya kepada orang lain. Semua pelajar sekolah rendah di Johor akan menerima bantuan khas persekolahan sebanyak RM150 setiap seorang. Bantuan diumumkan oleh Menteri Besar Johor, Dato' On Hafiz Ghazi di bawah insentif khas Bantuan Kasih Bangsa Johor membabitkan jumlah keseluruhan RM144.36 juta dan dijangka meliputi kesemua 3.69 juta orang penduduk di negeri itu. Untuk kategori pendidikan pula, sebanyak 3 inisiatif akan diberikan dan ia melibatkan dana sebanyak RM21 juta yang akan memberi manfaat kepada 125,101 orang. Inisiatif pertama, bantuan khas persekolahan sebanyak RM150 yang melibatkan 123,361 orang pelajar sekolah rendah yang melibatkan peruntukan RM18.5 juta. Keduanya, bantuan mahasiswa IPTA, IPTS sebanyak RM500 untuk diploma dan RM1,000 untuk ijazah. Skim bantuan pendaftaran ini melibatkan dana sebanyak RM1.5 juta dan memberi manfaat kepada 1,700 mahasiswa. Ketiga, beasiswa Bangsa Johor. Peruntukan sebanyak RM1 juta untuk membiayai yuran pelajar di peringkat diploma dan ijazah sarjana di Kolej Pendidikan Yayasan Pelajaran Johor. Inisiatif ini memberi manfaat kepada 40 mahasiswa. Bantuan lain yang disediakan termasuk bantuan khas Aidilfitri RM400 kepada fakir dan RM300 kepada golongan miskin. Bagi yang menjadi yatim kerana COVID-19, bantuan anak Johor Prihatin diberikan. Di bawah insentif itu, seramai 1,825 orang layak menjadi penerima untuk peruntukan disediakan adalah sebanyak RM3 juta. Juga yang agak melegakan, 11,511 penyewa rumah program perumahan rakyat PPR di Johor kini dikecualikan bayaran sewa untuk tahun ini. Menyantuni golongan yang tidak bernasib baik, seramai 50 anak-anak yatim menerima sumbangan dari Yayasan Didik Negara. Kesemua mereka diraikan dalam majlis iftar yang berlangsung di Georgetown, Pulau Pinang malam semalam. Majlis disempurnakan oleh Yang di-Pertua Negeri Pulau Pinang, Tuan Yang Terutama Tun Datuk Seri Utama Ahmad Fuzi Abdul Razak. Majlis turut dihadiri oleh Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razijudin,
Penubuhan Yayasan Didik Negara YDN merupakan antara pendekatan baharu Kementerian Pendidikan Malaysia KPM dalam menyelaras sumbangan dan bantuan pelbagai pihak yang ingin membantu murid-murid sekolah bawah KPM daripada keluarga yang memerlukan. Sejak penubuhannya pada Julai 2021, semua sumbangan yang diterima telah diselaras dan diagih secara tersusun dan teratur. Semoga sumbangan yang diberikan sedikit sebanyak dapat memberi keceriaan kepada anak-anak ini. Dewan Bahasa dan Pustaka DBP Wilayah Tengah hari ini mengadakan pertemuan dengan guru-guru sekolah antarabangsa sekitar wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Tujuan pertemuan secara dalam talian itu diadakan adalah untuk menjalin kerjasama antara DBP Wilayah Tengah dengan sekolah-sekolah antarabangsa dalam pelaksanaan aktiviti bercorak kebahasaan, kesusasteraan Melayu yang melibatkan pelajar-pelajar antarabangsa. Antara yang hadir dalam pertemuan itu ialah Guru Bahasa Melayu Sri Utama International School Wan Muhammad Farhan, Guru Bahasa Melayu Sri Sempurna International School Roland Charlie dan Sawayanirah Atan, serta pengarah pengajian Cempaka International School Christabel Tan. DBP Wilayah Tengah pula diwakili oleh pengarah dan 2 orang pegawai. Sebuah kawasan rekreasi di tebing Sungai Kelantan dekat Lembah Sireh, Kota Baru menjadi tumpuan penduduk tempatan berbuka puasa sejak awal Ramadan lalu. Keunikan pemandangan beserta kawasan lapang yang luas menjadikan lokasi itu sentiasa dipenuhi pengunjung, terutama hujung minggu. Lokasi ini sudah mula didatangi pengunjung seawal jam 5 petang bagi mendapatkan tempat. Dianggarkan lebih 1,000 pengunjung boleh dimuatkan di kawasan ini dengan masing-masing membawa alas atau tikar sendiri. Selain mereka yang berkeluarga, turut kelihatan anak-anak muda dan pelajar berbuka puasa bersama rakan mereka. Ada yang membawa makanan yang dibeli dari bazar Ramadan dan tidak kurang juga yang membawa juadah yang dimasak di rumah. Sebab saja jalan-jalan pasal dia tengok bazar dia sini terus singgah makan kat sini. Sebab tengok ramai orang terus singgah. Jadi apa keistimewaan kat sini? Kat sini suasana dia meriah. Lepas tu kan PKP tahun lepas kan dah banyak buka puasa kat rumah. So tahun ni kita keluar buka puasa kat luar lah hari-hari. Sekarang ni trend sekarang ni lah. Baca trend sekarang ni kita orang buka di kawasan luas untuk suasana tu lah. Suasana tu penting. Suasana baru macam kita dapat setelah kita beli kat bawah bazar Ramadan lah. Biasanya kita akan buka tepi-tepi sungai macam sebab pemandangan cantik macam tu lah. Selain dapat mengeratkan silaturahim lah. Contohnya kawan-kawan dapat kumpul, dapat erat silaturahim. Lepas tu lepas terawih, mungkin lepas ni bukan kita pergi terawih. Lepas tu kalau kat depan ni kita akan pergi pakai colek dalam betul-betul pula. Macam-macam ada, nasi kandar, nasi kerabu, kuih tiaw goreng, laksa Penang, semua ada. Beli. Jadi kenapa pilih tempat ni? Kenapa pilih tempat ni? Sebab kita nak rasa suasana macam kelainan sikit. Tak adalah terkurung dekat rumah kan. Sebab nak bagi anak-anak selera sikit makan. Tinjauan mendapati rata-rata pengunjung tidak mengabaikan aspek kebersihan. Sebaik selesai menjamu selera, semua sampah sarap dibuang terus ke tong sampah yang disediakan. Setiap keluarga juga tidak alpa mengikut SOP ditetapkan dengan menjaga jarak kira-kira 1 meter serta memakai pelitup muka kecuali ketika makan. Selamat berbuka puasa. Tidak lengkap menyambut hari Lebaran tanpa songkok dan demi meneruskan warisan keluarga, seorang penjawat awam sanggup berhenti kerja bagi membuat songkok yang diwarisi daripada bapanya.
Faiznur Zulkifli, 34 tahun sebelum ini bertugas sebagai penolong pegawai perancang bandar di Majlis Perbadaran Muar pada 2014. Beliau membuat keputusan berhenti kerja demi meneruskan perniagaan milik bapanya selepas Allahyarham Zulkifli mengucap meninggal dunia. Meskipun tidak pernah mengikuti sebarang kelas jahitan secara formal, namun bakat yang diwarisi daripada bapanya membolehkan beliau menghasilkan songkok berkualiti. Bapa kepada seorang cahaya mata perempuan berusia 3 tahun itu mampu menghasilkan sebanyak 40 buah songkok dalam masa sehari. Sekaligus mampu memenuhi tempahan yang dibuat pelanggan setiap kali tiba Aidilfitri. Masa arwah ayah saya meninggal, masa tu bulan 5, puasa bulan 5 2017, saya mula start pasang-pasang semua. Saya bila dah tengok saya buat semua jadi kan, jadi songkok semua okey semua. Bulan 10 tahun yang sama 2017, saya berhenti kerja. Saya teruskan perniagaan ni buat songkok ni. Setakat ni alhamdulillah okey sebab budak pun dah sekolah kan. Lepas tu kalau tengok pun sekarang orang dah boleh rentas daerah, rentas negeri kan. So far setakat ni alhamdulillah okey Kualiti songkok yang ada kat sini saya rasa baiklah pada saya. Jadi saya beli 3, satu untuk abang saya, satu untuk saya sendiri, satu untuk anak saya. Apa beza songkok sini dengan tempat lain? Saya tengok dari segi kualiti tu bagus tu. Lagipun kita tahu memang dia dibuat kat sini. Demi menyara keluarga, ibu tunggal yang pernah lumpuh separuh badan bangkit mengusahakan perniagaan menerima tempahan jahitan. Wanita cekal itu tidak menang tangan memenuhi permintaan pelanggan pada bulan Ramadan dengan menjahit lebih 1,000 pasang baju kurung sebulan. Farah Wahidah Wahid, 39 tahun, berdepan detik hitam selepas mengalami komplikasi ketika melahirkan anak hingga disahkan lumpuh dari aras pinggang ke bawah. Rasa kebas-kebas kaki, terus daripada jalan dah rasa tak kuat, saya berpapah-papah. Terus kebetulan pada 2013 Februari tu saya ada pakar dengan doktor tulang di Sedang. Doktor cakap saya dah tak ada masa, kena terus je admit untuk buat diagnose. Kalau tak saya akan lumpuh sehingga hidup. Saya buat rehab di HKL. After 3 bulan lepas tu, masa tu rehab Perkeso baru buka, doktor refer saya ke sana lah. Di situlah bermulanya saya mengambil kelas jahitan. Atas faktor kesihatan, Farah Wahidah terpaksa meninggalkan kerjaya sebagai kerani guaman dan mengambil upah menjahit pada tahun 2018. Dia tekad berusaha hingga mampu menggaji 8 orang pekerja. Bagi rakan niaganya Muhammad Hazrul Hasim yang juga seorang OKU, semangat Farah Wahidah menjadi tulang belakang syarikat. Semangat dia sebabnya salah satunya semangat dia disebabkan oleh anak-anak dengan keadaan semasa dia apa semua sekali kan. Salah satunya macam tu. Lepas tu dia punya keinginan macam mana dia nak mengorak langkah ke hadapan untuk dia nak berjaya untuk dapatkan sesuatu tu. Kini dia turut menerima tempahan jahitan pukal. Pun begitu, keistimewaan hasil tangan Farah Wahidah bagi jahitan rendah dan manik tetap menjadi pilihan. Bersua kembali. Pemberian vaksin COVID-19 bagi dos pertama di bawah program imunisasi COVID-19 kebangsaan kanak-kanak PIK Kids akan berakhir pada 15 Mei ini. Sehubungan itu, ibu bapa diminta membuat keputusan mengenai vaksinasi anak mereka yang berusia 5 hingga 12 tahun secepat mungkin. Ini kerana selepas tarikh itu, Kementerian Kesihatan KKM tidak lagi menawarkan vaksin jenis Comirnaty dan CoronaVac kepada kanak-kanak. Dalam satu kenyataan, Timbalan Menteri Kesihatan 1, Datuk Dr. Nur Azmi Ghazali memaklumkan, selepas 15 Mei, vaksin jenis Comirnaty tidak lagi ditawarkan di mana-mana fasiliti kesihatan awam dan swasta. Manakala bagi vaksin CoronaVac pula, hanya boleh diperolehi dengan bayaran di fasiliti swasta. Bagaimanapun, keputusan itu tidak membabitkan vaksinasi bagi kanak-kanak yang lahir pada 2017 dan belum mencapai usia 5 tahun pada 15 Mei. Kanak-kanak dalam kategori yang dinyatakan itu boleh mendapatkan vaksinasi COVID-19 dengan mendaftar dalam aplikasi MySejahtera
dan perincian mengenai perkara itu akan dijelaskan dalam masa terdekat. Tindakan memutuskan tarikh akhir untuk pemberian vaksin itu dibuat berikutan trend permintaan vaksinasi ibu bapa atau penjaga terhadap kanak-kanak yang semakin menurun. Permintaan vaksinasi yang rendah boleh menyebabkan pembaziran vaksin yang tinggi. Bagi mengelakkan pembaziran vaksin Comirnaty kanak-kanak yang tidak digunakan dalam tempoh 6 bulan selepas dikeluarkan pengilang, penetapan tarikh akhir bagi dos pertama dan kedua perlu dilakukan. Sehingga 12 April lalu, 38.6% atau lebih 1.37 juta kanak-kanak sudah menerima sekurang-kurangnya 1 dos vaksin COVID-19. Kerana keikhlasannya menderma darah, seorang belia Kazakhstan diberi peluang untuk bertemu dan berbual dengan Presiden China Xi Jinping. Ia selepas Presiden Xi sendiri memuji tindakan Ruslan Tulenov menderma darah semasa beliau belajar di Universiti Hainan, China. 我叫鲁斯兰，来自哈萨克斯坦。我今天非常荣幸，我实现了我的愿望，见到了习主席，也没有想到我会跟习主席去交流。我2009年第一次来到中国，来到海南，在海南大学先学了2年的汉语，然后上了本科。2013年，我当时在海南大学，在宿舍看电视直播。 听到习主席提到我的故事，也提到我的名字。 Selepas tamat belajar di China, Ruslan dilantik sebagai pegawai media global, Biro Pembangunan Ekonomi Antarabangsa Wilayah Hainan. Atas sebab itulah beliau berpeluang bertemu dan berbual dengan Presiden Xi apabila pemimpin utama China itu melakukan lawatan kerja ke Hainan semalam. Ruslan sebenarnya turut dikenali dengan gelaran lelaki panda kerana memiliki jenis darah yang amat sukar diperolehi di China sehingga turut dirujuk sebagai darah panda. Dalam ucapannya semasa melawat Kazakhstan pada September 2013, Presiden Xi berkata, Ruslan menderma darah 2 tahun sekali sejak tahun 2009 dan sumbangannya membantu melegakan ramai pesakit di China. Dan yang paling menakjubkan, Ruslan ketika itu berada di negara asing dan baru berusia 16 tahun. Fatu, gorila tertua di dunia, menyambut hari lahirnya yang ke-65 semalam. Dan seperti sambutan hari lahirnya sebelum ini, Fatu dihadiahkan kek hari lahir. Lebih istimewa, kek itu diperbuat daripada beras dan turut disertakan dengan dadih, sayur-sayuran dan buah-buahan. Menurut pihak Zoo Berlin, kebiasaannya gorila mempunyai jangka hayat kira-kira 40 tahun. Hakikatnya umur sebenar Fatu juga tidak diketahui. Ia dilaporkan dibawa ke Berlin pada tahun 1959 dengan menggunakan laluan berliku selepas seorang pelayar menggunakannya sebagai tukaran bagi penginapannya di Marseille, Perancis. Semasa tiba, Fatu dianggarkan baru berusia sekitar 2 tahun. Selain Fatu, Zoo Berlin juga mempunyai 5 ekor gorila lain yang daripada generasi yang lebih muda. Sukan. Hanya tinggal 2 wakil negara yang akan meneruskan cabaran ke peringkat suku akhir badminton Korea Masters esok. Paling mencuri tumpuan, pemain perseorangan Sun Ju-van yang mengejutkan pemain tuan rumah Hyo Kwan-hee yang juga pemain pilihan kelima. Manakala beregu campuran Go Sun-hwat dan Chevon Lai mengatasi Misha dan Svetlana Zilberman dari Israel. Sung Ju-van dan Hyo Kwang-hee bertembung lagi pada pusingan Korea Masters di Gwangju selepas pertemuan terakhir di Terbuka Hyderabad 4 tahun lalu. Reputasi lawan selaku pilihan kelima tidak dihiraukan Ju-van yang menang mudah set pertama 21-11. Ditentang hebat Kwang-hee pada set kedua, Ju-van tetap tenang menamatkan permainan 21-19 selepas bertarung 40 minit. Laluan cerah buat Ju-van ke separuh akhir apabila dijadual menentang pemain Israel Misha Zilberman pada suku akhir esok. Dalam acara beregu campuran, seperti diduga, gandingan Go Sun-hwat dan Chevon Lai mudah melangkah ke suku akhir. Cuma 21 minit diperlukan mereka untuk mengatasi lawan dari Israel, Misha dan Svetlana Zilberman 21-5 dan 21-8. Separuh akhir esok, Sun-hwat dan Chevon menentang beregu Singapura Ki Yong Kai Terry Tan Wei Han. Kecermelangan Sun-hwat dan Chevon gagal dituruti beregu lelaki Tan Tian Meng Tan Wee Kiong.
Mereka bagaimanapun memberi tendangan sengit sebelum tewas kepada wakil tuan rumah Choi Sol-gyu, Kim Hwan-hu. Pasangan negara akur dengan kekalahan 17-21, 21-9, 13-21 selepas pertarungan 52 minit. Bola sepak Liga Perdana. Kelantan United lega menewaskan skuad projek FAM MSN selepas diberi tentangan sengit lawan. Menang 2-1 membolehkan Kelantan United melonjak ke tangga keempat Liga. Beraksi di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur, Ceras, skuad projek FAM MSN kendalian Hassan Sazali Waras berjaya menyaingi Kelantan United bimbingan Syamsul Saad. Minit ke-24, skuad projek FAM MSN mengejutkan pelawat hasil penyudah kemas ketua pasukan Faris Izdiham Awang Kecil. Kelantan United bernasib baik menyamakan kedudukan selepas mendapat sepakan penalti pada lewat babak pertama yang mudah disempurnakan Jacob Njoku. Selepas rehat, Kelantan United terus diberi tentangan sengit daripada skuad projek FAM MSN. Namun Kelantan United menghukum kelekaan tuan rumah 9 minit sebelum whistle penamat apabila penyerang kelahiran Nigeria itu memastikan kemenangan 2-1 pasukannya. Kelantan United kini mengumpul 6 mata di tangga keempat, manakala skuad projek FAM MSN di kedudukan ke-8 tanpa sebarang mata selepas 3 perlawanan. Manchester City dan Liverpool mara ke separuh akhir untuk meneruskan cabaran pada Liga Juara-Juara Eropah. City mara selepas menewaskan Atletico Madrid, manakala Liverpool mengatasi Benfica. Yang menarik, aksi separuh akhir bakal menyaksikan pertembungan kelab dari England dan Spanyol. Sekalipun aksi suku akhir kedua berakhir tanpa jaringan, City tetap berjaya melangkah ke separuh akhir menerusi kemenangan agregat 1-0 yang dicatat ketika aksi suku akhir pertama di laman sendiri 6 April lalu. Skuad kendalian Pep Guardiola itu cuba mendapatkan jaringan, namun benteng pertahanan Atletico kental bertahan sambil melancarkan serangan balas pantas. Liverpool pula ke separuh akhir mengenepikan kelab Portugal Benfica. Terikat 3-3 di Anfield awal pagi tadi, The Reds turut berjaya menembusi kelompok 4 terbaik selepas mencatat kemenangan 3-1 pada perlawanan pertama. Roberto Firmino paling mencuri tumpuan menjaringkan 2 gol untuk membantu Liverpool menang agregat 6-4. Liverpool dijadual menentang Villarreal manakala City berdepan Real Madrid. Kedua-dua wakil Liga Perdana Inggeris itu terlebih dahulu beraksi di tempat sendiri pada 27 April sebelum ke tempat lawan pada 4 Mei. Mengakhiri buletin didik, pameran seni 15,000 model seramik berbentuk burung merpati sebagai simbolik 11 tahun perperangan di Syria. Saya Syafri Izan Wahab. Assalamualaikum. Jumpa lagi.